from UniKL Mindset. Welcome to UniKL Mindset. This is our campus. UniKL Mindset is located in Alor Gajah, Simpang 4. Do you want to know our vision? Our vision is to become the leading entrepreneurial technical university in the country by 2020 through excellence in research, education, training, entrepreneurship, consultancy, and community services. Okay, let's go guys. Let's explore UniKL Mindset. Come, tag along. Hi Miss, can you tell me more about Aviva? Yes, let's. Benda ni kita akan dapat dalam filing gasah. Ini baru kita buat nozzle. And then kita ada structure, kita ada hashbag macam icon yang ke dalam dia punya. Biasa kita nampak dekat supermarket yang petak besar kat atas yang icon itu kita panggil hashbag, detail drawing. So dekat sini kita akan nampak dia punya detail drawing. Contoh ini kita panggil nozzle. Tahu tak apa itu undang-undang? Mari saya explainkan. Undang-undang ini selalunya dia dalam bidang politik atau perundangan. Ia merupakan satu sistem peraturan atau norma yang cuba diikuti oleh ahli masyarakat negara. Biasanya ini adalah peraturan sesuatu negara. Selain itu, jika peraturan-peraturan ini dilanggar, orang yang melanggar peraturan tersebut mungkin dihukum atau didenda oleh mahkamah. Di samping itu, peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintahan negara tersebut supaya rakyatnya boleh hidup, bekerjasama dan bersosial antara satu sama lain. Undang-undang Hukum Tata Melaka yang pertama ialah jenayah. Perbuatan jenayah akan menggugat keterangan dan keharmonian Persatuan Melayu Melaka. Antara kesalahan yang boleh dikenakan hukum gantung atau bunuh termasuklah seperti dalam pasal 5.1 apabila seseorang didapati membunuh tanpa pengetahuan diraja ataupun bersaya lain. Setiap pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran dan mereka juga perlu arif dalam hal undang-undang. Contohnya, Sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar seperti bendahara dan temenggung. Undang-undang ketiga ialah Undang-Undang Keluarga. Undang-undang ini diwujudkan bagi memastikan keamanan dalam keluarga seperti gambar ini dan menyelesaikan masalah yang dihadapi sama ada oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Contohnya macam ini. Jika undang-undang ini tidak diwujudkan, inilah akan yang berlaku. Perkahwinan menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi atau 2 orang sahaja jika tidak memadai. Tetapi hamba, abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi. Korang mesti nak tahu kan pasal ekonomi Kesultanan Melayu Melaka? Kalau korang nak tahu, Kesultanan Melayu Melaka ni dia famous dengan ekonomi sebab satu dunia ni tahu ekonomi Kesultanan Melayu Melaka memang hebat. So antara undang-undang urus niaga dia untuk kawal perdagangan kat Melaka supaya tak berlaku sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya dalam fasa 30 dinyatakan amalan riba diharamkan dalam semua urusan perniagaan dan orang yang menjalankan perniagaan mesti akil balik, siuman dan perlu lafazkan niat jual beli. Undang-Undang Laut Melaka diusahakan oleh beberapa nakhoda iaitu Nakhoda Jenal, Diri dan Sahak. Undang-undang ini diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah. Undang-Undang Laut Melaka pertama ialah peranan nakhoda. Peranan nakhoda berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Dalam fasa 13.1 menyatakan nakhoda diberi keutamaan untuk berniaga selama 4 hari.
Dalam fasal ke-13.30 menyatakan bahawa sekiranya nakhoda ingin menyinggah tempat lain yang tiada di dalam senarai, dia perlu berbincang dengan semua ahli kapal untuk mendapatkan persetujuan. Undang-Undang Laut Melaka yang kedua ialah pelayaran. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahawa peranan beberapa pegawai lain selain nakhoda, iaitu jurumudi, jurubatu dan malim. Dalam fasa 9, seorang malim harus tahu ilmu pelayaran. Malim harus arif tentang keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang supaya perjalanan berjalan dengan lancar. Dalam fasa yang sama juga dinyatakan bahawa jika malim lalai dalam menjalankan tugas hingga menyebabkan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman bunuh. Undang-Undang Laut Melaka yang ketiga ialah jenayah. Perbuatan jenayah di atas kapal akan menggugatkan keteraman dan keharmonian isi kapal. Antara jenayah yang berlaku adalah mencuri, membunuh dan serta memberontak. Contohnya, dalam pasal 5, seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh di atas kapal, maka orang tersebut dikenakan hukuman mati. Undang-undang percukaian sangat sistematik dan adil untuk Undang-Undang Laut Melaka. Contohnya, cukai perjalanan dan hasil perniagaan dalam pasal 6.3, nakhoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Kesultanan Melayu Melaka juga menggunakan undang-undang adat dalam sistem pemerintahannya. Adat ini dikenali sebagai Adat Temenggung. Kawan-kawan, tahu tak apa itu Adat Temenggung? Adat Temenggung diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan. Ia berkaitan sistem pemerintahan, pewarisan, takhta, perkahwinan, pewarisan harta dan perundangan. Selain itu, ia berkaitan sistem penggantian sultan, iaitu takhta kerajaan yang diwarisi oleh anak lelaki sulung. Seterusnya, Adat Temenggung mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Kuasa tertinggi terletak di tangan sultan atau raja. Akhir sekali, ia membolehkan sistem pewarisan takhta berlaku secara teratur. Hai you guys, so dah tahu kat pasal undang-undang? Macam mana, menarik tak? Tengoklah betapa besarnya kesan undang-undang kat negara kita hari ni. Macam contoh, semua orang yang buat jenayah akan dikenakan hukuman yang setimpal. Undang-undang juga dapat mengekalkan kesejahteraan dan keamanan negara. Sebagai contoh, kita pada hari ini bebas daripada ancaman kuasa luar. Charlene, so ibu boleh beritahu tak macam mana kesimpulan daripada Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka pada hari ini? Boleh. Kesimpulannya, Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka sedikit sebanyak telah membentuk negara kita sehingga hari ini. Seperti peribahasa yang berbunyi, corak kain mengikut kehendak penenunnya. So, maksudnya dekat sini, pembentukan sistem di negara kita berdasarkan undang-undang yang telah digubalkan. That's all from us. Thank you. Bye.